Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan juga semua pendengar. Kali ini kita akan membincangkan tutorial tentang satu topik baru, iaitu arc length and arc length parameterization. Yang ni harap masih ingat lagi bila kita sebut arc length ini, kita akan ada suatu rumus lah, suatu rumus yang sepatutnya kita dah boleh ingat dan tahu. Dan begitu juga bila kita bincangkan tentang arc length parameterization ini, kita kena membuat sedikit perubahan pada rumus tersebut. Macam mana dia punya cara tu agak sedikit berbeza, not much different dengan untuk mencari arc length, tapi kita kena reparameterize dia punya parameter tu. From t katakan, kita akan change to u terlebih dahulu, lepas tu baru kita gantikan t semula. So kalau kamu masih ingat, dalam handout saya tu saya ada sebut tentang t new. So macam tu lah ini untuk kita ingatkan semula. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 1 ini. Okey, soalan nombor 1 ini ia agak sedikit berbeza dengan dalam kuliah. Dalam video teaching video saya, iaitu saya tidak pernah menyentuh mengenai perkara ini, tetapi dalam tutorial kita sentuh sikit lah, iaitu apa yang disebut dengan smooth function. Smooth function. Jadi kalau kita perhatikan soalan ini, determine whether the given vector equation RT ini is a smooth function or not. So RT ni diberi, RT seperti berikut, dan kita nak decide sama ada RT ni smooth ataupun tidak. Okey, the basic idea adalah kita mesti dapatkan R prime terlebih dahulu. First thing kita kena buat R prime terlebih dahulu. Then dari R prime tersebut kita kena tentukan ada tak satu nilai T yang apabila kita substitutekan ke dalam R prime, dia akan memberikan nilai R prime tu kosong, iaitu 0, 0, 0 ataupun 0, 0. Dia depends pada 2D or 3D lah. Contohnya macam ni. Now sekarang kita diberi RT kan, macam ni. Saya tutup jawapan dulu. RT is given, iaitu yang warna putih ni. Saya salin semula. Ini adalah RT dia, dan ini adalah R prime T dia. R prime T dia adalah the derivative of each component lah. So now RT kita adalah 3T squared 6T minus 2 and 2T. Now cuba fikirkan, ada tak satu nilai T dekat sini yang apabila kita masukkan dia dapat kosong? Dia dapat semua ni kosong, dan kosong. Tak ada kan? Even kalau kita masukkan T ni kosong sekalipun, this part is kosong lah, tapi dekat bahagian ini kita dapat negatif 2 kan. So maksud dia tidak ada kemungkinan yang kita akan memperoleh R prime T ni dengan T ni suatu nilai kita dapat kosong. So dalam kes yang sedemikian, maka kita katakan RT ini is smooth. Nampak tak? Boleh? So saya sebut there is no T value for which R prime equal to 0. Maka kita katakan R itu adalah smooth. Boleh Okey, ini satu contoh. Cuba kita pergi kepada contoh yang kedua pula. Contoh kedua, lihat kat sini. Cuba kita tengok sekejap. Tengok sini. Saya tunjukkan RT dan juga R prime seperti berikut. Yang ini. Cuba kita lihat. Yang ini. Jadi kalau kita lihat kat sini, ada tak satu nilai T yang apabila kita substitutekan ke dalam R prime, dia memberikan nilai kosong? Agak-agaknya jawapannya ada, apabila T sama dengan 1. Okey, apabila T sama dengan 1. So apabila T sama dengan 1, bahagian ini dah jadi kosong, bahagian ini pun dah jadi kosong kan. 2 darab 1 2 tolak 2 kosong. Ini dah kosong, ni dah kosong. So kena check, adakah ini pun kosong juga?
So apabila t ni 1, ini akan jadi sin pi kan, sin pi adalah sin 180. So sin 180 is equal to 0. So maksud dia all these component is 0. Maka kita katakan contoh macam ni, note that the r prime 1 is 0, therefore rt is not smooth. Boleh so jadi itu cara kita nak tunjukkan sama ada rt itu smooth ataupun tidak. Okey, contoh ketiga kita lihat. Okey, saya tunjukkan r prime dulu. Soalan masih lagi sama, iaitu to determine whether the given rt is smooth or not. So now we are given rt as follows. Kita just copy again dekat sini dan kita dapatkan r prime dia. Dapatkan r prime dia. So just be careful lah ya, jangan salah pula dekat sini. Dekat sini, yang warna kuning ni jangan salah pula dekat sini. Okay, now from the r prime, cuba kita fikirkan ada tak satu nilai t yang memberikan jawapan all the component is 0. So saya guess kat sini, cuba lihat, kalau t ini 1/2 ya, t ini 1/2, dia akan jadi okey, this part akan jadi kosong. Kalau t ni 1/2 ya, 2 tolak 2 kosong juga. Dekat sini macam mana? T ni 1/2, maksud dia cos pi ni dia akan jadi cos pi over 2 lah kan. Cos pi over 2 is cos 90. Cos 90 dia akan jadi akan jadi kosong juga. Jadi kita dapat kosong dengan syarat t itu adalah 1/2. Jadi kita dapat satu contoh kan, contoh di mana r prime ni boleh dapat kosong jika t itu adalah 1/2. Jadi again kita jumpa contoh yang seterusnya, iaitu rt is not smooth. Okay guys, so itu adalah cara untuk menunjukkan how to determine whether the given rt, the vector function, is smooth or not. Okay, now kita pergi kepada tajuk kita, iaitu arc length. Jadi arc length. Okay, now the question is find the arc length of the parametric curve. So ini adalah parametric curve. So soalan ni boleh tanya dalam pelbagai bentuk lah, bukan pelbagai lah, dalam dua bentuk yang basic lah. Yang pertama sekali, find the arc length of the parametric curve, ataupun kalau nak ubah sikit, find the arc length of the, dia bagi rt, dia bagi function tu, dia bagi rt sama dengan apa. So macam tu ya. So tapi basically benda tu sama aja. Sama aja. Okay, now sekarang kita diberi x sama dengan cos cube, y sama dengan sin cube. Cube hati-hati cube ni, sebab okey, tak apa. Lepas tu yang seterusnya, z sama dengan 2. Arc length tertinggal satu, perasan tak? Iaitu dia punya ini, yang ini. Sorry mana dia? Nombor 4 di sini. Okey, tertinggal dia punya integration. Sekejap ini adalah ada integration ada integration lah, katakan from A to B. Macam tu. Okey, yang ini. Jadi so kita lihat, bila kita sebut arc length, kita kena ingat formula ini. Formula ini ya. Saya katakan formula ni formula 1 lah, from the formula kan. So jadi kita kena pertama sekali kena cari dx dt from the given parametric curve lah. Lepas tu kena cari dy dt, lepas tu kena cari dz dt. Lepas tu jangan lupa kita kena squarekan dia, kuasa 2 kan dia setiapnya. Dan baru kita letak square root. Dan jangan lupa kita ada integration this part.
Ni dt ini adalah dt. Jadi kita kena buat satu persatu. Jadi now kita telah pun diberikan parametric curve macam ni kan, kita diberi x, y, z. Jadi saya susun semula, saya buat dalam bentuk RT, tak ada masalah, sama je benda ni yang ini. Ni kita diberi RT, ini is given, ini given ini given. From here we are given this part. Sekejap. Okay guys, so now we are given this part. Lepas tu kita kena dapatkan di bulan R prime. So maksudnya R prime ni adalah yang part pertama ni kena cari dx dt, yang ini kena cari dy dt, ini kena cari dz dt. Buat satu persatu ya. Jadi berikut adalah dia punya R prime dia. Yang ini pun seperti biasa, jangan buat kesilapan mudah dekat sini. Dapatkan R prime dia. Lepas tu bila dah dapatkan R prime, kita kena squarekan dia lah. Macam ni kan, pasal rumus ni kan ada kuasa 2 kan. Once kita dah dapatkan dx dt dan sebagainya, kita kuasa 2 kan dia, dan baru kita masuk dalam formula. Proses dia macam tu. Jadi saya ringkaskan, kita pun kuasa 2 kan dia. Tengoknya di mana dia akan melibatkan trigo identity kan. Di sini kamu susun semula. So ini saya squarekan semua. So saya tunjukkan dekat sini kita squarekan semua. Lepas tu cuba simplifykan all the operation here. Need to be very careful. Susun elok-elok, faktorkan elok-elok. Yang mana boleh kita permudahkan, kita permudahkan. Kamu lihat sekarang ni saya boleh keluarkan cos squared plus sin squared dekat sini. Jadi this is equal to 1. Jadi last kali apabila saya dah selesai squarekan dia, saya tambahkan semua sekali, maka saya dapat 9 cos squared sin squared. So macam tu. Okay. So sekarang apabila kita dah dapat ini, dan kita masukkannya ke dalam formula arc length yang atas tadi tu. Masukkan sini. From the formula saya masukkanlah. Nampak ini kita dapat tadi, dan kita masukkan ke dalam sini. Now saya masukkan dia punya selang dia from 0 to pi over 2. Ini tak kisahlah ya, yang penting adalah ini. Yang ini kena betul lah, kena betul. Okay, now from here okay, this is tricky this is tricky sebab kita ada, pertama sekali kita ada square root, yang kedua kita ada ada square, cos squared dengan sin squared. Lepas tu kita ada square root dan kita nak integratekan dia. So ini kamu semua sila rujuk ya, sila rujuk. Oh bukan, ini okey, sorry, ini agak mudah. Ya, ini agak mudah sebab tengok basically kita ada square, ini pun 3 square dan everything agak mudah. Dan from here saya pemudahkan dulu, saya tak terus buat. Saya pemudahkan, saya dapat 3 cos t sin t. Yang ini. So cuma dari sini, maksud saya dari sini, nampak tak jawapan ni 3/2 kan. 3/2 ni saya terus ambil jawapan saja. So cuma terdapat pengiraan dekat sini. So ini bukan, kena check semula ya, kena semak semula macam mana kita, how we integrate the trigo function. Ini adalah ada 2 function tau, ada cos t dengan sin t. Just be careful how to integrate these 2 function. Lepas tu kita masukkan dia punya selang dan kita dapat 3/2. So saya tak tunjukkan dekat sini. Ada sebahagian part yang tertentu saya akan tunjukkan lah. Tetapi ada sebahagian contoh macam ni. Saya mohon supaya semua pendengar, semua pelajar buat sedikit pengiraan sampai dapat jawapannya adalah 3/2. Okay, so this is the arc length. 3/2. Okay, now kita pergi kepada soalan nombor 5 pula. Soalan yang sama, dia punya parametrik yang berbeza. So now kita ada 3 cos t, 3 sin t and 4t. So selang dia is in between 0 and pi. So macam ni. So prosedur dia masih lagi mengekalkan cara yang sama seperti yang tadi. Okay, so mula-mula seperti biasa saya nak mudahkan, saya dapatkan dx dt dia macam ni. Maknanya saya dapatkan ini daripada
parametric curve ni lah. So from here kita dapatkan dx dt, ini dapat dy dt, ini dz dt. So last kali kita dapat yang ni lah, yang ni So saya squarekan dia, dan saya susun semula dengan berhati-hati. Dan nampak tak, again bila saya faktorkan dia, saya dapat trigo identity akan digunakan dekat sini, which is equal to 1 dekat sini and finally saya dapat nilai dia adalah 25 sahaja. Yang ini 25, tak ada t dah, hilang semua. Okay, so bila dah dapat ini, kita masukkan ke dalam formula yang asal yang atas tadi tu, iaitu formula arc length. Ini formula dia, ini formula dia. Oh, ini pi over 2 ke pi ni? Sekejap. Oh, pi, sorry pi. Ok, by using the formula, saya masukkan 25 ni ke dalam sini dan saya pun buat pengiraan dan akhirnya kita akan dapat 5 pi. So ini adalah arc length untuk the given parametric curve yang tadi tu. Ok, so kita pergi kepada contoh yang seterusnya, tengok macam mana. So yang ini juga sama juga prosedur dia, cuma dia punya parametric curve yang berbeza. Now we have 1 over 2t, we have 1 over 3, yang inilah semua ni, dan z sama dengan 1 over 3 yang berikut. So the t lies between -1 and 1. So seperti biasa, oleh sebab fungsi ni agak rumit sikit, jadi saya buat satu-satu lah. Satu. So perhatikan kat sini, saya dapat dx dt sama dengan 1 over 2, betul lah kan? 1 over 2. Lepas tu dy dt, please be careful with your calculation. Saya tunjukkan contoh kat sini, semua boleh lihat. Nanti buat saya makan semula buat semula, tutup yang ni, buat balik. So macam tu. So jadi dy dt adalah seperti berikut dan dz dt adalah seperti berikut. Jadi memang jelas dalam topik ini memang kita perlukan dua benda, iaitu kita punya untuk buat derivative dan juga integration. Dua benda kena mahir sikit lah. Ok, katakan kita dah dapat semua ni, kita dah dapat dx dt, dy dt, dz dt, maka kita akan squarekan dia lah. Akan kuasa 2 kan dia. Ini pun akan kuasa 2 kan dia. Jadi mudah cerita, ini dia from here. Lepas kita squarekan dia last kali, nak bagi tahu jawapannya adalah 3/4. Ini kita simplifykan dia. Jadi kita akan dapat 3/4 sahaja. Then apabila kita dah dapat 3/4, kita akan masukkan ke dalam formula seperti biasa. Nampak macam mudah kan, 3/4 kan, tapi from the beginning kita dah ada sedikit masalah kat sini kan. Bukan masalah lah, tapi kena hati-hatilah, kerjanya banyak kat sini. So jalan kira dia, cara dia, all the structure, how to do it, korang semua tahu. Tapi sekarang just be careful dengan pengiraan. Okay, 3/4 and then substitute to the formula for arc length. So finally we have L equal to sed 3. Yang ini so yang ini. So jadi dalam beberapa contoh daripada mula sampai yang akhir ni, yang mula-mula kita jumpa how to determine the curve, whether it is smooth or not. Yang kedua, kita start belajar how to find the arc length. Yang ni So now the arc length, we are given the parametric equation. So from that kita start rancang apa benda yang nak buat. Cuma basically yang paling penting adalah kita nak dapatkan, nak isikan semua information bagi formula arc length tu. Cuma kadang-kadang dia punya pengiraan dia agak sukar. That's it. Yang lain semua sama. Okay guys, so saya stop sampai sini dulu. Kita sambung dalam video tutorial yang akan datang.